InsyaAllah kita mulakan kuliah pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan juga mendirikan sembahyang. Supaya Allah Subhanahu wa taala itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak beriman ataupun tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai sahabat ataupun saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Kena. Alhamdulillah. Yang mati Fadil atau imam kita pada juga ni, seluruhnya yang hormati Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, datang kawasan masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung insya-Allah pengajian kita daripada kitab ulasan hikam ni Syekh Ibn Athaillah, yang mana disyarahkan oleh Syekh Said Awal rahimahullah ta'ala. Dan kita dah berada di muka surat 280 berapa? 282 baris man abadahu. Matan tu lah, man abadahu li syai'in. Okey, insya-Allah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi darain amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, sama ada dunia ataupun akhirat. Kata musannif, man abadahu li syai'in yarjuna minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubah anhu. Fama qama bihaqqi awsafihi. Maksudnya, man abadahu li syai'in yarjuna minhu, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sesuatu yang ia harapkan daripadanya, yarjuna minhu, sesuatu yang diharapkan daripadanya, au liyadfa'a bi ta'atihi, ataupun dengan ketaatannya ia ingin agar Allah Ta'ala menolak datang yang bencana,
aw liyadfa'a bi ta'atihi urudul uqubah minhu fama qama bihaqqi awsafihi, maka tidaklah ia disebut sebagai orang yang memenuhi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan. Barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sesuatu yang ia harapkan daripadanya Allah, atau dengan ketaatannya ia ingin agar Allah Subhanahu wa taala itu menolak sebarang bencana kepada dirinya ataupun seksaan, ukubah seksaan, maka tidaklah dia disebut sebagai orang yang telah memenuhi akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan? Ada nombor 83 bawah tu, 85 85 bawah disebutkan bahawa sifat-sifat Allah ialah seperti Rahman, pemurah, Rahim, penyayang, Jabbar. Jabbar ni gagah, Qahar pun bermakna samalah, Qahar gagah perkasa. Malikul Mulki yang memiliki kerajaan. Malikul Mulki yang memiliki kerajaan, sama ada kerajaan langit ataupun kerajaan bumi. Semuanya menuntut untuk ditaati perintahnya Allah dan selalu sebut supaya tidak dilupakan ataupun tidak ditinggalkan. Tidak dilupakan dengan juga tidak ditinggalkan. Jadi ini antara sifat-sifat Allah Ta'ala lah yang dituntut untuk kita taati akan perintahnya dan selalu kita sebut akan nama-nama Allah Ta'ala kan, seperti Asma' Husna yang lain lah kan. Rahman, Ar-Rahim, Syakur, Al-Wahhab, Al-Latif, apa lagi? Jabbar, Qahar. Banyak nama tu, ada 99 nama Allah. Al-Badi', salah satunya Al-Badi' lah. Maksud Al-Badi' itu mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, itu dikatakan sebagai Al-Badi'. Baik, kemudian jadi kewajipan beribadah setiap hamba Allah Ta'ala bukanlah kerana sebab apapun melainkan hak ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajipan beribadah sebenarnya memang ada hak Allah Ta'ala tu, ataupun kita memang tanggungjawab kita. So kalau kita minta sesuatu balasan pun sebenarnya bagi separuh orang lah yang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka sebenarnya rasa malu sebenarnya nak minta sesuatu balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sekalipun syurga sekalipun mereka merasa malu kerana taraf diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang sangat rendahlah berbanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang Tuhan semesta alam. Baik, kemudian orang yang beramal dengan tujuan memperolehi kesenangan baik di dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, sebenarnya dirasakan kurang beradab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kurang beradab kalau nak kiralah. Tapi kita selalu kan doa begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhanku, berikan aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan akhirat, dan lindungi kami daripada azab api neraka kan. Adakah salah benda tu? Tak salah lah sebenarnya kan. Tapi kalau segi konteks ilmu tasawuf, daripada konteks ilmu kata orang-orang yang muqarrabah, orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, muqarrabin kan, dia rasa sebenarnya kurang beradab kita lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandangkan sebenarnya tak layak pun kita nak minta sesuatu pun balasan daripada Allah Ta'ala. Gitu. Tapi berdasarkan ayat Quran pun ada sebut, ayat Quran pun suruh supaya kita minta kan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Tu sebenarnya tak salah pun. Tapi segi konteks dari ilmu tasawuf itu agak kuranglah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isu yang ditengahkan oleh kata-kata hikmah ini adalah merupakan isu yang penting yang telah disentuh oleh ramai ulama, fuqaha dan juga ahli sufi. Isu yang kita bincangkan ini dalam matan tadi kan, man abadahu li syai'in yarjuna minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudul uqubah anhu fama qana bi haqqi awsafihi
Jadi setengah mereka memahami kata-kata hikmah Syekh ini dengan kepahaman yang salah, dia kata. Separuh daripada kita memahami dengan pahaman yang salah. Kepahaman yang salah ini setengah mereka sampai pada tahap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada tahap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan macam orang kata tak boleh. Orang kata tak bolehlah kita nak minta orang kata keselamatan dunia dan akhirat. Adakah tak boleh sebenarnya? Ini persoalan ni lah. Kalau ikut pada matan, daripada matan itu, matan kata masalah macam tak boleh lah. Soalan macam tak boleh nak minta apa-apa. Harta syurga pun macam tak boleh minta pun. Gitu kan? Adakah salah sebenarnya kalau kita minta? Gitu. Baik, orang Islam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta-merta melaksanakan hak-hak rububiyah ataupun uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana rububiyah tu dengan uluhiyah tu maksud ketuhanan lah. Ketuhanan. Walaupun sebahagian daripada macam pahaman ni seperti pahaman Wahabi dan sebagainya kan. Okay, mereka mengasingkan rububiyah dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, rububiyah dan uluhiyah maknanya sama. Lazim, melazimi di antara satu sama lain. Dia menyembah Allah Ta'ala kerana takutkan nerakanya dan mengharapkan balasan pada syurga. Asas segala bentuk pendidikan Quran dibina di atas dasar inilah. Kerana nakkan pahala, nakkan syurga, nak dan takutkan neraka. Kan, ini biasalah asas begitu. Tapi adakah salah sebenarnya? Sekiranya manusia menyembah Allah Ta'ala kerana takutkan api nerakanya dan begitu juga tamakkan syurganya, ia adalah harus menurut pandangan syarak. Sebenarnya benda itu harus je. Kan ada syair itu, ilahi lasturi fidausi ahla wala aqwa 'alan nar jahimi fahabli tau batawa fil zunubi fa inna taghfiruz zunub fa inna taghfiruz zunuba bizambil azimi. Kan, wahai Tuhanku, kan kalau kira kan aku tak layak, kan aku tak layak masuk syurgamu. Dan bukan kerana takut nerakamu, nak syurga pun tidak, tak nak neraka pun tak nak masuk. Okay? Tapi yang kita harapkan ialah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Syair dia, kan. Sebenarnya kalau kita minta nakkan syurga, kemudian kita minta dihindarkan daripada neraka, sebenarnya hukumnya harus. Okay? Kemudian orang yang meragui tentang perkara ini bererti menjadi kafir. Kafir kalau seandainya orang menyatakan, orang kata tak boleh kita nak masuk syurga dan supaya kita hindarkan daripada neraka, sebenarnya tak boleh. Kerana menurut sebahagian mereka, kata orang yang bertingkat begini seperti dia telah terkeluar dari Islam ataupun murtad. Nauzubillah min zalik. Wala bagaimanapun tuan-tuan, kalau seorang hamba itu memerhatikan di dalam ibadah yang dilakukannya, yang dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat jalalnya, jalal dan juga jamalnya. Jalal mana keagungan dia, kebesarannya, kemudian jamal kecantikannya, di mana sifat jalal menimbulkan rasa takut. Dengan sifat jalal, gagah ataupun perkasa yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebesarannya, dia sepatutnya menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian dengan sifat jamal Allah Ta'ala, kecantikannya, menimbulkan rasa rindu dan kasih dan harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makam ini sebenarnya adalah makam yang lebih tinggi dari sekadar ia memerhatikan syurga, neraka, balasan dan juga pahala. Okey. Sebenarnya makam tu ialah tak salah pun sebenarnya kalau kita nak ke syurga tu, tapi makam dia tu agak rendah lah, kuranglah makam dia berbanding dengan makam kita, kan. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ibadah tadi, kan, kerana apa? Kerana sifat-sifat jalal yang ada pada Allah dan juga sifat-sifat jamal, kecantikan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sifat jamal tadi boleh merasuk ke jalal, menimbulkan rasa takut. Kemudian dengan sifat jamal boleh menimbulkan rasa rindu
kasih dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian Allah Taala firman dalam Al-Quran, yuriduna wajhah. Yuriduna wajhah. Mereka menginginkan akan wajahnya Allah. Masa wajah Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini termasuk dalam ayat mutasyabihat. Mereka menginginkan wajahnya Allah. Mana mungkin kita boleh mendapatkan wajah Allah? Kerana Allah Taala itu satu zat yang tidak boleh dilihat. Dan tak boleh serupakan dengan makhluk. Kalau kita serupakan dengan wajah, muka, sebagaimana yang kita faham makna muka, seorang yang kalau ada muka tu ada mata, ada telinga, hidung dan sebagainya, jadi boleh menimbulkan keraguan situlah. Ini ayat ini termasuk ayat mutasyabihat lah. Jadi makna wajah ini ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian masalah sebenarnya tuan-tuan, berlega sekitar perkara tinggi dan perkara lebih tinggi, dia kata. Masalah sebenarnya sekarang ni kita berkisar berbincang dengan perkara tinggi dan perkara lebih tinggi. Aliyun a'la. Aliyun mana tinggi, a'la lebih tinggi. So maknanya kalau kita kan beribadah nakkan syurga, takut neraka tuan-tuan, sebenarnya hanya kita berada di perkara yang tinggi, makam yang tinggi. Tapi kalau kita ibadah pertama dengan sifat jalal dan jamalnya, maknanya kita berada yang lebih tinggi, a'la, lebih tinggi lagi, lebih tinggi. So maknanya kalau kita ibadah tu kerana nakkan syurga, takut neraka pun sebenarnya tak jatuh pun martabat kita, tak kurang pun martabat kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia berada di makam yang tinggi kita. Tapi nak lebih tinggi lagi, maknanya kita ibadah tu kerana kerana sifat jalannya dan juga sifat jamannya Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Kemudian Syekh memberi peringatan kepada kita tentang perkara ini lagi. So maknanya tidak sewajarnya seseorang itu memahami kedudukan orang-orang yang menyembah Allah Taala kerana takutkan nerakanya dan tamakkan syurganya adalah rendah. Jadi tak sewajarnya dia kata kita memahami kedudukan orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala kerana takut neraka dan tamak syurga itu adalah orang di makam yang rendah. Tak boleh kita faham begitu maksudnya. Tak boleh kita berfahaman ataupun beriktikad bahawa orang yang nakkan syurga kemudian takut neraka ni berada pada makam atau kedudukan yang rendah. Tidak juga dia kata. Sebenarnya mereka juga berada di makam yang tinggi. Tapi nak lebih tinggi, itulah sifat yang tadilah. Ataupun dalam konteks lain, ikhlas. Kita ibadah tu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggapan sebegini sebenarnya adalah tidak benar. Kerana orang-orang yang berada pada tahap yang dibicarakan ini sebenarnya sedang berada pada satu makam yang turut disentuh oleh ayat Quran. Disentuh Quran juga. Cuma ada makam lain yang lebih tinggi adanya, iaitu anda menyembah Allah Ta'ala kerana jalalnya dan juga kerana jamal dia. Nak lebih tinggi lagi, kita sembah Allah Ta'ala tu, ibadah tu kerana jamalnya dan juga jalalnya. Dan sebagai hak kita sebagai seorang hamba tu memang kena sembah dia. Memang kena sembahnya kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk ibadah kepada aku. Untuk ibadah. Okey. Semana kalau nak ibadah paling baik ikhlaslah. Tak perlu nak kita nak minta apa-apa balasan. Memang balasan tu dapat. Memang dapat balasan tu. Okey. Yang tak penting nak kita nak minta-minta. Dan kalau Allah Taala bagi pun di atas rahmat dan juga kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, kemudian inilah perkara yang diberi perhatian kepada kita oleh Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam kata-kata hikmahnya, man abadahu syai'in yarjuna minhu aw liyarfa'a bi ta'atihi wurudul uqubah anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Barang siapa beribadah kepada Allah kerana sesuatu yang ia harapkan darinya atau dengan ketaatan ia inginkan Allah Ta'ala menolak datangnya bencana atau siksaan, maka tidaklah dia disebut sebagai orang yang memenuhi sifat-sifat Allah Ta'ala.
Semana tak memenuhi lagi sifat-sifat jamal dan juga sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Itu maksudnya, bukan makna tak boleh kita nak minta sesuatu. Bukan makna tak boleh kita nak minta syurga, nak bidadari ke, mahligai ke kan. Segala nikmat-nikmat kosonah-kosonah syurga tu, okey. Tak, bukan makna tak boleh. Boleh. Juga pada makam yang tinggi dia kata. Tapi nak lebih tinggi lagi, carilah makam yang lain. Itu. Baik, kemudian tentang pelaksanaan manusia terhadap sifat-sifat Allah memerlukan ia menyembah Allah dalam keadaan memperhatikan sifat-sifatnya agung. Okey. Pelaksanaan manusia terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala itu memerlukan dia menyembah Allah Ta'ala itu dalam keadaan memperhatikan sifat-sifat Allah Ta'ala yang agung tadi. Semana dalam ibadah kepada Allah selalu perhatikan sifat-sifat yang agung yang Allah Ta'ala itu. 99 sifat Allah, termasuk dengan sifat-sifat kata sifat-sifat yang wajib Allah Ta'ala seperti wujud, qidam, baqah, kan, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyam ta'ala binafsih, wadaniyat, qudrah, idarah, semualah tu kita selalu memperhatikan sifat-sifat kesempurnaan yang ada Allah Ta'ala tadi. Masa itulah insya-Allah Ta'ala kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang melaksanakan benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian setelah itu Syekh Ibn Athaillah sekali lagi kembali menyentuh pembicaraan tentang pemberian dan juga penahanan nikmat. Okey, sekarang nak bicara balik, nak cerita balik tentang masalah pemberian dan penahan nikmat daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya benda ni dah bicara di belakang dah. Kita dah bahas di belakang, tetapi Syekh ulang semula dia kata. Dia kata, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu fahuwa fi kulli zalika mu'arrifun ilaika. Ketika Allah Ta'ala memberi kepada anda, dia menunjukkan kebaikannya kepada diri anda. Dan apabila dia tidak memberi kepada anda mana nikmat, dia memperlihatkan sifat menangnya terhadap diri anda. Okay? Bila Allah Ta'ala bagi sesuatu nikmat kepada kita, ini nak menunjukkan kepada kita tentang kebaikan sifat Allah Ta'ala itu. Kemudian kalau Allah Ta'ala tahan nikmat daripada kita pula, tak nak bagi nikmat apa-apa nikmat, ini nak menunjukkan kepada kita tentang sifat menangnya terhadap diri anda. Menangnya, kan, gagahnya Allah Ta'ala tadi. Jadi waktu memberi dan tidak memberi, Allah selalu saja menampakkan sifat keagungan ataupun kebesarannya dan menunjukkan belas kasihannya kepada diri anda. Nampak? Sama ada Allah Ta'ala bagi ke, ada hikmah-hikmah tertentu yang ada di sebalik daripada itu. Yang mana kadang-kadang sebuah manusia kadang dia tak faham. Dia kata Allah Ta'ala ni zalim, dia kata Allah Ta'ala ni tak ada sifat-sifat macam tak ada sifat-sifat ketuhanan. Manusia lebih ada sifat ketuhanan berbanding dengan Allah Ta'ala, dia kata. Allah Ta'ala tak ada sifat ketuhanan, kata. Sedangkan siapa yang mencipta manusia? Allah yang mencipta manusia. Siapa yang menggerakkan hati manusia? Allah yang menggerakkan. Bagi separuh orang dia tak faham. Dia menyalahkan Allah. Manusia dia tak salahkan, Allah yang salahkan. Na'udzubillah min zalik. Kemudian penahanan pemberian daripada Allah sebenarnya adalah satu hikmah dan berkait rapat dengan isu mengenal Allah ataupun ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pemberian Allah, ata pemberian. Juga mempunyai hikmahnya dan berkait rapat dengan isu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia mengenal Allah melalui penahanan dan juga pemberian nikmatnya, sebenarnya dia berada di batas kesempurnaan. Di batas kesempurnaan. Bagi dirinya, penahanan pemberian daripada Allah Ta'ala adalah satu bentuk kesempurnaan. Pemberian Allah adalah salah satu daripada kesan kebaikannya Allah. Manakala penahanan Allah Ta'ala daripada pemberiannya kepada kita merupakan salah satu pada kesan kemenangan dan juga kekuasaan Allah.
gagah dia, qahar dia Allah Ta'ala tadi, mana dia tak boleh dipaksa. Allah Ta'ala, kita tak boleh nak paksa dia supaya berikan satu nikmat pada kita, tak boleh. Hatta kalau kita berdoa dengan berintih-rintih sekalipun, benar-benar orang kata betul-betul fokus dalam berdoa, tapi selagi mana Allah Ta'ala tak bagi, selagi telah menunjukkan tentang sifatnya yang gagah, dia sifat menangnya terhadap diri kamu sendirilah. Ini menunjukkan pada kita perlu meningkatkan lagi gantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Ada sebagai manusia, bila dia minta sesuatu kepada Allah, dia tak berjaya, dia gagal, maka akhirnya dia memutuskan hubungan dia kepada Allah. Tak lagi ada hubungan, malah ada sebagai manusia ni yang murtad, keluar daripada Islam. Kerana apa? Kerana apa yang dia nak dalam Islam tu tak dapat. Dia masuk Islam contohnya, kan, dia nakkan sesuatu. Bila dah masuk Islam, tak dapat apa yang dia nak, maka akhirnya dia keluar semula daripada Islam. Nauzubillah. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa huwa qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwal qahir, dan dianya Allah Ta'ala tadi menguasai hambanya, al-qahir fawqa ibadihi, di atas hamba